Dan kita kembali ke studio untuk membincangkan satu topik yang amat penting pada ini, pelbagai isu dan cetusan. Ada yang dengan sewenang-wenangnya menggunakan perkataan Islamofobia untuk menggambarkan perasaan tertentu. Tapi apakah sebenarnya konsep Islamofobia itu dan bagaimana konsep Madani dapat membantu untuk mengurus Islamofobia dan juga membawa perbincangan itu kepada tahap yang lebih mudah difahami. Islamofobia sebenarnya pada awalnya adalah hanya terhad kepada apa yang berlaku di Amerika Syarikat berkaitan dengan insiden pengeboman Menara Berkembar. Tapi selepas itu ia adalah sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan perasaan negatif terhadap Islam di seluruh dunia. Betul. Baik, dan kita akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi dengan bersama dengan kita yang akan memperincikannya, iaitu saya kenalkan Puan Azilawati Wan Mahmud selaku pengarah eksekutif Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu JPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi untuk menjemput saya pada pagi ini, dan diharapkan para penonton akan dapat lebih memahamilah apa yang akan kita perbincangkan pada pagi ini, pada hari Jumaat yang berkah inilah. Ya, insya-Allah. Dan forum ini akan berlangsung pada 27 hari bulan Februari di Putrajaya, yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, iaitu dan kemuncaknya adalah ucap tamu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya. Puan, jadi mungkin boleh perincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan forum ini. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan tadi, program ini akan berlangsung selama separuh hari pada 27 hari bulan, iaitu Isnin depan, di Dewan Damarsari, Pasar F, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Yang mana kalau kita tengok kepada pengaturcaraan kita bahagikan kepada 3 segmen utamalah. Yang mana pada pagi itu akan kita mulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri. Dan selepas itu kita susuli dengan diskusi oleh panel yang kita telah jemput khas, iaitu yang panel pertama Dr. Ahmad Al-Muhammadi, Assistant Professor daripada International Institute of Islamic Thought and Civilization, Universiti Islam Antarabangsa UIA, dan panel kedua adalah Profesor Ziauddin Sardar, Director of Center for Post-Normal Policy and Future Studies. Manakala akan dimoderatorkan oleh Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, iaitu CEO kepada Global Peace Mission ataupun JPM. Dan selepas daripada itu kita akan susuli, sebelum ucap tama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, akan ada tayangan video, pembentangan melalui sesi video oleh Dr. Anas Al-Sheikh Ali, iaitu Director of Brigation of Triple IT. Jadi itu adalah live, dia akan bentangkan melalui sidang video daripada United Kingdom. Dan of course, ucap tama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah kemuncak kepada forum pada hari itu, yang mana akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah, dan akan disiarkan secara langsung di RTM dan juga di Facebook Jabatan Perdana Menteri, dan juga di website malaysiamadani.gov.my. Abang kami semoga semua rakyat Malaysia menonton siaran ini, kerana adalah penting sama sekali kepada mereka yang berada di blok pembangkang supaya faham apakah itu sebenarnya Islamofobia, apakah itu sebenarnya yang dikatakan Islamofobia, dan tidak menggunakan perkataan itu sewenang-wenangnya. Sebelum kita pergi lebih jauh, mengapa ia dianjurkan oleh PACU ataupun Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi JPM yang merupakan urus setia kepada program ini dan bukan unit-unit lain seperti JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam? Okey, untuk makluman semualah pada 18 Januari 2023 hari itu, dalam mesyuarat Jemaah Menteri telah diputuskan agar sebelum ni PACU ataupun unit penyelarasan lonjakan prestasi adalah dikenali sebagai unit penyampaian kemakmuran bersama ataupun sepadu. Jadi bermula pada 18 hari bulan Januari hari itu, kami telah ditukar nama kepada PACU, dan antara mandat yang telah diserahkan kepada kami adalah untuk melaksanakan dan menyebarluaskan konsep Malaysia Madani, agenda Malaysia Madani, dan juga di situ telah juga diletakkan amanah kepada PACU untuk kita merangka, melaksana, memantau dan juga menilai
pelaksanaan agenda Malaysia Madani ini. Dan salah satu adalah untuk kita melaksanakan program-program yang dirasakan perlu oleh Jabatan Perdana Menteri untuk kita sebarluaskan, dan antaranya adalah yang sebelum ni adalah kita telah melakukan melaksanakan menyempurnakan majlis wacana dan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Januari dan pada kali ini di atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pihak PACU adalah merupakan organisasi yang dipertanggungjawabkan untuk menganjur forum internasional ini dengan kerjasama daripada Kementerian Luar Negeri dan juga International Institute of Islamic Thought ataupun IT tadi. Jadi itu adalah kami punya peranan lah yang telah diserahkan kepada PACU. Ya, baik, itu antara peranan yang diserahkan kepada PACU, dan berbalik kepada forum iaitu International Forum on Islamophobia, Meaningful Engagement Through Madani Discourse. Jadi mungkin Puan boleh perincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program ini dan khususnya topik ini dibawakan apa antara penerangan yang akan dibincangkan. Okey, untuk yang detail about ni akan disampaikan oleh IT lah sebagai kami punya untuk yang dipertanggungjawabkan untuk pengisian program. Jadi sebagaimana saya nyatakan tadi, setiap panel yang dibawa mereka akan membawakan topik-topik tertentulah untuk disampaikan kepada para peserta yang kita jangka lebih kurang 1,000 orang yang terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, NGO daripada NGO sama ada di dalam ataupun luar negara, dan juga kita bawakan sekali secara live kepada para pendengar yang tidak dapat menyertai kami di Dewan Damansari untuk bersama di RTM yang akan disiarkan secara langsung, terutamanya keynote address oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi setiap mereka akan mengupas isu-isu berkaitan Islam dan Islamofobia. Sebagaimana kita sedia maklum, sebelum ini berlaku banyak insiden-insiden yang memberi kesan negatif kepada kesucian agama Islam itu sendiri, yang mana Islam digambarkan sebagai agama yang kasar, agama yang ekstrim dan yang mana menyebabkan penduduk-penduduk bukan sahaja di rantau kini tapi juga di seluruh dunia takut bila mendengar Islam saja mereka memberi tanggapan yang negatif. Jadi berdasarkan 6 teras utama dalam Malaysia Madani itu sendiri, yang mana kita akan sandarkan kepada 2 nilai utamalah, ihsan dan saling hormat menghormati, yang mana kita harapkan melalui wacana penerangan oleh setiap panel dan juga akan ada peluncuran buku yang akan disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan yang ditulis oleh Dr. Anas tadi. Kita harapkan akan ada anjakan yang lebih positif di kacamata dunia bahawa Islam itu indah, Islam itu suci, Islam itu aman, dan Islam itu saling sayang menyayangi di antara satu sama lain, insya-Allah. Insya-Allah. Allahyarham Tan Sri Surin Pitsuwan pernah berkata jawapan yang terbaik, hujah yang terbaik oleh umat Islam untuk menjawab Islamofobia adalah tindakan kita. Tindakan kita dan cara kita menjawab tomahan-tomahan dan tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan terhadap kita. Baru-baru ini kita dengar bahawa ada insiden pembakaran Al-Quran, kitab suci, oleh seorang ahli parlimen Denmark di Sweden. Tapi jawapan Malaysia saya rasa cukup menggambarkan konsep Madani, di mana kita tidak ada kekerasan, tidak ada laungan suara yang tinggi. Kita mencetak semula Al-Quran itu dengan berjuta-juta. Dan ini adalah saya rasa jawapan yang tepat kepada apa-apa unsur Islamofobia yang berlaku kepada kita. Namun apakah harapan setelah dianjurkan nanti forum sebegini dengan menjemput tokoh-tokoh daripada luar negara dan juga amanat daripada Yang Amat Perdana Menteri, apakah harapan kita untuk mereka yang mendengar forum ini, tak kira sama ada secara fizikal ataupun melalui RTM? So kita harapkan, macam saya maklumkan tadilah, bahawa persepsi negatif yang ada di pemikiran setiap insan-insan di luar sana
agar lebih sederhana, bahawa Islam itu kita bukan kejam, kita bukan provokatif, kita bukan ekstremis. Jadi that's why macam Terence cakap tadi, apabila berlakunya insiden pembakaran naskah Al-Quran, kitab suci Al-Quran di Sweden, apa yang telah perkara pertama yang dibuat adalah Kementerian Luar Negeri telah mengutuklah dan menyuarakan provokasi yang telah diberikan. Kita tidak membuat demonstrasi dan sebagainya. Sebaliknya kita lebih kepada pendekatan tadilah, kita saling hormat, kita melaksanakan mencetak 1 juta naskah Al-Quran dalam bahasa Sweden dan akan diedarkan di sana supaya penduduk-penduduk di Sweden khususnya boleh memahami apakah intipati ayat-ayat suci Al-Quran itu apabila diterjemahkan dalam bahasa ibunda mereka. Jadi apabila peluncuran buku Dr. Anas tadi dibuat, akan ada juga gimmick simbolik penyerahan buku dan juga naskah Al-Quran. Dan turut bersama-sama dijemput pada hari itu adalah wakil-wakil kedutaan dan juga Pesuruhjaya Tinggi negara-negara asing di Malaysia untuk turut sama mendengar dan menghayati apa yang akan disampaikan oleh kedua-dua panel tersebut. InsyaAllah. Jadi berapa ramai yang akan hadir secara fizikal ke Dewan Damansari Hall di Putrajaya untuk menyaksikan secara langsung perbincangan ilmiah ini? Okey. InsyaAllah antara 1,000 hingga 1,250 orang akan hadir secara fizikal dan kita juga ada membuat lintas langsunglah untuk ucap tama. Tapi untuk program forum itu sendiri, wacana itu sendiri boleh ditonton melalui laman Facebook Jabatan Perdana Menteri .gov.my lah, jpm.gov.my, dan juga www.malaysiamadani.gov.my supaya penonton yang tidak dapat hadir secara fizikal di Putrajaya dapat sama-sama menghayati dan juga mungkin turut sama memahami apa itu Islam dan Islamofobia, supaya kita sebagai penduduk Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup dengan harmoni, dengan saling hormat menghormati dan juga saling mempertingkatkan keihsanan diri masing-masing supaya kita boleh hidup dengan aman dan sejahtera untuk membina negara bangsa yang progresif dan maju, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia, dan di kesempatan waktu yang ada mungkin Puan boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton untuk sama-sama kita menyaksikan agar mendapat kefahaman berkenaan dengan isu ini dan bagaimana sebenarnya Islam memberi respon kepada perkara-perkara seperti ini. Kita memberi respon dengan kelembutan sebenarnya. Ya, bukan dengan berarak. Betul. Membawa senjata. Bukan. Dan tidak sama sekali. Ya. Sama ada palsu ataupun tidak. Betul. Jadi saya mengambil kesempatan inilah untuk membawakan dan menjemput dengan rendah hatinya kepada semua rakyat Malaysia dan juga mana-mana penduduk di luar negara sanalah, seluruh dunia, supaya dapat turut bersama-sama kami di Dewan Damansari Fasal F di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Serta jangan lupa juga bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fizikal boleh turut sama untuk mendengar dan menghayati forum ini melalui media sosial jpm.gov.my, Facebook jpm.gov.my dan juga website Malaysia Madani di www.malaysiamadani.gov.my. Jadi silalah luangkan masa kalau yang ada masa terluang untuk turut sama bersama-sama kami di Dewan Damansari, insya-Allah. Insya-Allah. Dapatkan pemahaman tentang konsep, apakah konsep Islamofobia ni di seluruh dunia, kerana mereka yang bakal membuat pembentangan itu pun datang daripada luar negara. Dan apakah respon kita terhadap Islamofobia sebagai sebuah negara yang menuju ke arah membentuk Malaysia Madani? Apakah respon kita terhadap insiden-insiden Islamofobia yang berlaku di seluruh dunia? Ya, baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Puan Azilawati Wan Mahmud selaku pengarah eksekutif unit penyelarasan lonjakan prestasi PACU JPM. Terima kasih banyak, Puan. Terima kasih kembali kepada Selamat Pagi Malaysia dan sudi menjemput saya pada pagi ini. Ya, sama-sama, Puan. Baik. Dan seterusnya para penonton kita akan berhenti berehat seketika, insya-Allah
Pos kembali nanti kita akan membincangkan berkenaan dengan Belanjawan 2023, aspek kesihatan dan pendidikan. Selepas ini.